Okey, jadi tolong siapkan. Jangan ni kita pun dah tak lama lagi ni. Okey, saya rasa kamu akan delay masa masuk ke sekolah tu mungkin lewat sedikit saja. Mungkin 2 minggu, lepas 3 minggu. Okey. Okey, boleh kita mulakan sekarang? Okey, kamu boleh respon dalam chat. Cikgu dah mula rekod. Okey, boleh kita mulakan? Dah ada buku catatan. Okey, mohon respon tentang suara dan slide tu. Boleh dilihat dengan jelas atau tidak? Okey. Okey, hari ni kita masuk topik yang baru, okey, iaitu pengguna 8.1 bidang pembelajaran, 8.1 penggunaan cermin. Okey, standard pembelajaran pada hari ini okey ada 7, okey, iaitu 8.1.1 membezakan antara imej sahih. Okey, kadang-kadang imej sahih ni dipanggil juga sebagai imej nyata. Okey. Okey, dan juga imej maya. Okey, 8.1.2 berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin SATA, cermin cekung dan cermin ni bukan cermin SATA ni. Cikgu typo error ni. Okey, cermin cembung. Okey, tolong betulkan ni Okey, berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin SATA, cermin cekung dan cermin cembung. Okey, 8.1.3 menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin SATA. Okey, 8.1.4 menggunakan cermin SATA untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. 8.1.5 mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan manusia. 8.1.6 membina alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Okey, dan yang akhir sekali 8.1.7 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasikan cermin SATA, cermin cekung dan cermin cembung. Okey, jadi penguasaan ni kamu kena ingat setiap kali bila kamu belajar setiap bidang pembelajaran tu, okey, kamu kena kuasai kesemua ni. Okey, jadi kamu boleh tanya cikgu kalau kamu tak faham topik tu, kamu boleh tanya. Tak ada masalah secara personal dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada yang pertama dahulu. Okey, yang pertama dahulu imej sahih dan imej maya. Okey, sebelum kita pergi kepada imej sahih dan imej maya, okey, kita pergi apakah yang dimaksudkan dengan imej. Okey, kalau kita tengok imej ni, okey, dia terbentuk daripada objek. Okey, daripada objek. Okey, makna cahaya tu kena pada objek. Okey, jadi itu akan menghasilkan imej. Okey, kemudian kalau kita tengok imej boleh dihasilkan pada permukaan air. Okey, yang pastikan permukaan air ni tidak berkocak. Makna dia tenang saja permukaan air tu. Okey, tak ada gangguan. Baru boleh kita nampak imej yang terhasil dengan baik. Okey, kemudian yang terakhir sekali, imej boleh ditangkap dengan alatan optik. Okey, bagi cikgu contoh satu alatan optik yang kamu ketahui selain daripada gambar handphone ni. Okey, boleh bagi cikgu satu contoh alatan optik yang melibatkan penghasilan imej? Yang paling simple sekali apa? Okey, kamera. Okey, betul lah. Kamera handphone. Okey. Okey, lagi. Aina je yang respon ni, yang lain. Yang boleh memberi kamu imej. Cermin. Okey, betul. Okey, lagi.
Banyak ni, banyak benda yang menghasilkan image. Okey, yang kita boleh tangkap dengan menggunakan alatan optik. Okey, apa dia lagi? Apa contoh dia? Apa-apa contoh dia? Boleh respon kat cikgu tak? Dalam chat tu. Besi. Besi salah. Okey, yang boleh tangkap. Okey, yang boleh tangkap ada image. Okey. Okey, dekat sekolah rendah dulu pernah dengar tak kanta pembesar? Pernah gunakan tak kanta pembesar? Pernah. Kanta pembesar tu gunakan untuk apa tu? Untuk apa tu? Okey, kita nak tengok apa pemerhatian pada objek-objek yang kecil, betul? Betul, bagus. Jadi untuk melihat benda-benda yang kecil. Jadi kita besarkan dengan menggunakan kanta pembesar. Okey, jadi ingat tu, tapi image tu dia tak adalah macam handphone tangkap, tapi dia adalah dalam bentuk maya. Okey? Okey, jadi kamu faham apa yang dimasukkan dengan image. Okey, tapi yang paling penting sekali kamu kena ingat ialah ada objek, lepas tu ada cahaya. Okey, cahaya kena pada objek, baru kita boleh lihat image. Faham? Jelas? Kalau ada objek, tak ada cahaya, image tak boleh dilihat. Okey, faham tadi konsep asas dia dulu? Tentang image ni. Okey? Yang lain faham tak? Syarat dia apa? Itu sebabnya kalau kita tengok, bila, okey macam contoh, kalau cikgu nak tanya dengan kamu. Okey, mula dalam keadaan terang. Okey, dalam keadaan terang. Okey, waktu malam lah. Okey, bila kamu tiba-tiba elektrik tak ada, blackout dan sebagainya, apa akan terjadi pada mata kamu? Okey, kamu nak bergerak pun susah kan? Kamu tak nampak image. Okey, betul atau tidak? Okey. Okey, jadi apa yang akan kamu buat? Kamu sebenarnya kalau sepatutnya kamu tak boleh bergerak ketika blackout tu. Kamu kena berhenti seketika supaya kamu benarkan mata kamu tu adjust. Okey, supaya dia boleh dapatkan sejumlah cahaya untuk melihat objek. Tapi objek tu tak adalah, kebanyakannya dalam keadaan yang tidak jelas. Mungkin kita akan nampak bentuk sahaja. Okey, itu adalah contoh. Okey, itu nampak kamu tengok betapa pentingnya peranan cahaya pada objek. Okey? Okey, jadi tolong jangan lupa tu tentang apa yang dimasukkan dengan image. Okey, kita tengok takrifan. Okey, takrifan image. Bayangan sesuatu objek yang dihasilkan apabila cahaya merambat melalui kanta atau dipantulkan oleh cermin atau alat-alat optik yang lain. Okey, itu adalah yang dimaksudkan dengan image. Okey, kita tengok image ni. Image ni boleh dibahagikan kepada dua jenis. Satu kita panggil image sahih atau nyata, dan satu lagi ialah image maya. Okey. Kalau maya ni dalam bahasa Inggeris kita panggil virtual image. Kalau image sahih dan image nyata ni kita panggil real image. Okey, kejap cikgu ada telefon Okey, Assalamualaikum. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan image sahih atau image nyata. Okey, image sahih atau image nyata ni ialah image yang terbentuk pada skrin dalam panggung wayang atau skrin projektor. Okey, sebenarnya kalau bukan dia tak semestinya panggung wayang dan skrin projektor saja. Dia ada, kalau di benda tu terbentuk pada, macam contoh kalau kata kita pancarkan image tu melekat pada dinding. Dinding tu pun kita katakan sebagai skrin. Okey, setakat ni boleh faham tak tu? Mana kita berdiri kat depan, lepas tu kita tengok kat panggung wayang tu ada gambar.
Okey, itu ialah imej sahih dan imej nyata. Okey, faham? Setakat ni boleh? Okey, kemudian kalau kita tengok imej maya ni, imej tu dia tidak terbentuk pada skrin. Dia tak ada pada skrin tapi kita boleh nampak. Okey, tu antara yang dimasukkan dengan imej sahih dan nyata. Okey, dan satu lagi ialah imej maya. Ingat je konsep dia, satu terbentuk pada skrin, satu tidak terbentuk pada skrin. Okey, jadi definasi ni yang akan atau takrifan ni akan menentukan apakah jenis imej yang dibentuk. Okey, sahih, nyata atau imej maya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Takrifan? Boleh faham? Kalau tak faham kamu boleh tanya cikgu. Setakat ni cikgu rasa agak mudah lagi. Okey, ada tak? Okey. Okey, jadi kita tengok macam ni. Okey, takrifan dia dalam bentuk gambar. Okey, kita katakan okey, ini adalah imej sahih dan imej nyata. Okey, ni gambar apa ni? Orang ni pegang sesuatu benda ni. Lepas tu nampak dia punya imej kat sini. Okey, ni kita panggil apa ni? Betul. Cermin muka. Okey, kadang-kadang cermin muka ni permukaan dia apa? Permukaan cermin muka ni apa? Rata atau tidak rata? Okey, kaca, betul. Dia perbuat daripada kaca dan disalut dengan aluminium di bahagian belakang. Okey, betul lah tu. Okey, jadi permukaan dia rata. Okey, jadi kita tengok reflection, okey, kita terus nampak pada cermin. Okey, ini kita panggil dia imej sahih atau imej nyata. Okey, faham ni? Setakat ni boleh ikut? Okey, kalau imej maya ni sepatutnya kita boleh nampak pada skrin, tapi kita tak nampak pada skrin. Okey, jadi kita akan nampak pada tempat yang lain. Okey, ini kita panggil dia maya. Okey, setakat ni boleh ikut? Jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kedua-dua imej boleh dilihat di mata kita sebab sinaran cahaya daripada objek dibiaskan dan dipantulkan. Okey, sebab apa? Sinar cahaya ni itulah dia punya sifat dia. Okey, bila sebut sifat ni biasanya lah dibiaskan, dipantulkan, diserakkan. Okey, ini semuanya adalah di bawah kategori sinar cahaya. Jadi sinar cahaya ni sebenarnya dia bergerak lurus. Okey. Okey, setakat ni okey Okey, itu masuk takrifan. Minta maaf cikgu punya mouse ni agak sensitif sikit. Cikgu tekan dia jadi bergerak sampai 2 slide. Okey, kita tengok pula persamaan antara imej sahih dan imej maya. Okey, kalau segi persamaan, kedua-dua imej ni dihasilkan oleh cahaya. Okey, dan seterusnya kedua-dua imej boleh dilihat. Okey, daripada segi perbezaan imej sahih dan imej maya, imej sahih ni dapat terbentuk pada skrin. Imej maya ni tidak terbentuk pada skrin. Okey, seterusnya imej sahih terbentuk di dalam kamera lubang jarum. Okey, jadi saya nak kamu explore apa yang dimaksudkan dengan kamera lubang jarum. Okey. Seterusnya ialah imej maya terbentuk di dalam cermin. Dia terbentuk dalam cermin tapi kita tak nampak. Okey, tak terbentuk imej itu pada cermin. Okey, tapi terbentuk di dalam cermin. Okey, macam tadilah. Okey, dia akan reflect, dia akan pergi ke mata. Okey, itu yang dikatakan sebagai maya. Dia tak macam cermin muka. Kalau cermin muka tu kalau kita tengok je kita terus nampak. Okey. Okey, jadi yang ini adalah daripada segi persamaan dan perbezaan. Okey, pantulan sinar cahaya. Okey, kalau kita tengok kat sini, sinar cahaya menuju ke permukaan sebuah cermin. Okey, cahaya tidak dapat melaluinya tapi dipantul balik oleh cermin tersebut. Okey, macam contohlah macam ni. Okey, kamu pernah gunakan pernah cuci gambar yang macam kalau kata kita dah ambil gambar dengan punya kamera, kita ada filem tu, yang dalam filem tu.
Okey, lepas tu kita pergi cuci dekat kedai gambar. Okey, lepas tu kita dapat foto tu. Saya rasa zaman kamu ada ke tak ada tu? Pernah kamu lalui tak gambar tu? Macam kita ambil gambar, gambar tu ada dalam roll foto tu, lepas tu dalam roll foto tu kita pergi cuci. Ada tak? Sekarang ni semuanya dah bentuk digital. Okey, ada atau tidak? Cikgu nak tanya dulu tu, yang benda tu dulu. Okey, saya rasa zaman kamu memang tak ada lah. Okey, pernah tengok tak yang roll kamera tu? Tu roll kamera tu yang kamera yang lama lah sebelum ada digital tu. Okey. Okey, tak apalah. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, apa yang berlaku kat sini, okey, fenomena ni kalau kita tengok bila cahaya tu dia bergerak lurus, okey, kemudian dia tidak boleh menembusi permukaan tu. Okey, maknanya dia tak boleh menembusi permukaan kat sini. Akhirnya apa yang berlaku? Dia akan menghasilkan satu konsep atau fenomena yang kita kenali dia sebagai pantulan cahaya. Okey, faham setakat ni? Syarat dia apa? Syarat permukaan itu mesti rata. Tapi ada juga kalau kamu pergi peringkat yang tinggi nanti kamu akan tengok ada juga yang permukaan yang tidak rata. Tapi bila permukaan yang tidak rata tu pantulan dia tak berapa baik lah. Okey. Jadi itu kita kena ingat lah. Okey. Tapi syarat dia mesti permukaan yang rata. Okey, kemudian cara cahaya dipantulkan balik oleh cermin adalah bergantung kepada bentuk cermin. Okey, kita permukaan ni syarat dia rata tetapi dia ada bentuk mengikut jenis-jenis cermin yang kita nak gunakan lah. Okey, yang pertama ialah cermin sata. Okey, cermin sata ni ingat je permukaan dia rata saja tapi dia lurus. Macam ni, lurus je. Okey, kemudian cermin cembung. Okey, kalau cermin cembung ni pula dia permukaan itu rata tapi dia punya permukaan tu akan keluar ke bahagian hadapan, melengkung kepada bahagian hadapan. Okey, tapi kalau cermin cekung dia akan melengkung di bahagian dalam tapi permukaan dia tetap rata. Okey, itu yang dimasukkan. Tak apa, nanti cikgu akan terangkan lagi. Okey, kemudian saiz imej yang terbentuk adalah berbeza bagi cermin yang berbeza. Jadi mana kalau kita tengok tadi, kalau katakan cikgu gunakan cermin sata. Okey, jadi cermin sata tu kalau saiz, mungkin saiz dia sama. Tapi kalau cermin cembung, lain pula. Okey, kalau kemudian pergi cermin cekung, bentuk imej tu pun lain pula. Okey, siapa pernah pergi, cikgu tak tahulah, ada dulu ada satu tempat permainan dipanggil sebagai rumah cermin. Okey, bila kita berdiri dekat cermin tu, okey, kalau cermin biasa kita nampak, okey, sama, tinggi yang sama. Tapi bila kita pergi tengok ada cermin yang melengkung, kita nampak, oi, kita besar pula. Okey, menjadi, padahal kita kurus. Bila kita tengok tu macam jadi orang gemuk dan sebagainya. Pernah tengok tak rumah cermin ni? Pernah pergi tak? Ada tak? Siapa pernah pergi ke rumah-rumah cermin ni? Okey, siapa yang pernah pergi ada peluang kamu tengok. Okey, jadi reflection dia sebenarnya berbeza antara satu sama lain. Okey. Okey, jadi itu adalah konsep dia. Tapi syarat dia apa? Permukaan rata tapi keadaan dia tu yang berbeza. Okey, dia kalau permukaan tu rata lurus saja atau melengkung ke luar atau melengkung ke dalam. Okey, jadi ini adalah sifat cahaya lah. Jadi dia akan menghasilkan pantulan yang berbeza. Okey, kalau permukaan cermin tu tidak rata, biasanya pantulan itu tidak berapa baik. Okey, tidak berapa baik. Okey, ciri imej dalam cermin sata, cermin cekung dan cermin cembung. Okey. Okey, ini adalah cermin sata. Okey, kita tengok. Okey, dia lurus sahaja. Okey, cermin cembung. Okey, kalau kita tengok cermin cembung ni, dia melengkung ke hadapan. Okey, kalau cermin cekung ni, dia melengkung ke dalam. Okey. Sama tapi tidak serupa dalam penghasilan imej. Okey, faham ni? Ni yang kita bincangkan tadi lah, konsep pantulan tadi. Okey, nampak tak? Okey, jelas tak gambar tu? Kamu nampak tak? Kamu tengok kat cermin tu sendiri pun, imej dia berbeza. Okey, jelas tak gambar Raja tu? Kamu nampak tak?
Permukaan semua rata, tapi disebabkan rata, okey, melengkung keluar, okey, melengkung ke dalam. Jadi kita tengok dia akan menghasilkan setiap satu tu image yang berbeza. Okey? Okey, faham ni? Jelas? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey. Okey, jadi cikgu harap Aina ni mewakili semualah ya. Ha. Okey, kita tengok cermin. Okey, cermin tadi kita dah kelaskan kepada 3 jenis. Okey, yang pertama cermin sata. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai plane mirror. Plane mirror. Okey, cermin yang mempunyai permukaan yang rata. Okey, contoh cermin muka. Okey, jadi kalau dalam soalan besok kalau dia suruh kamu bagi contoh, kamu kena cakap cermin muka. Okey, yang kita gunakan nak tengok muka kita lah masa nak pakai baju, nak tengok muka kita. Okey, saiz bentuk badan kita, itu semua cermin muka. Okey, kemudian cermin cekung. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai convex mirror. Okey, jangan kamu tulis lens pula. Lens tu dia dah jadi kanta. Okey, mirror cermin yang mempunyai permukaan yang melengkung ke dalam. Yang cikgu cakap tadilah. Ni bentuk dia. Dia melengkung ke bahagian dalam. Okey, kemudian cermin cembung. Okey, kita panggil dia okey, cikgu rasa ni cikgu terbalik ni tu, sorry ni dari segi bahasa Inggeris ni agak terbalik sikit. Okey, cermin cekung ialah concave mirror. Okey, kalau cermin cembung ni convex mirror. Okey, cikgu betulkan dekat sini. Okey, typo error cermin cekung. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia concave. Okay, mirror. Okay, tolong betulkan. Okay, saya dah type kat situ. Okay, kalau cermin cembung. Okay, convex mirror. Okay, okay faham ni? Ni ada typo error sikit kat sini. Okey, cermin cekung kita panggil dia concave mirror, cermin yang mempunyai permukaan yang melengkung ke dalam. Cermin cembung atau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia convex mirror. Okey, cermin yang mempunyai permukaan melengkung keluar. Ni permukaan dia melengkung keluar, ni maksud dia. Cermin yang mempunyai permukaan dia melengkung ke dalam, macam ni dia. Okey, kalau cermin satah dia rata sahaja, rata lurus. Okey, jadi syarat dia dekat permukaan ni semuanya masih lagi rata. Tapi cuma keadaan, okey, formasi atau bentuk cermin itu saja yang berbeza. Jadi akhirnya dia akan membentuk alatan-alatan optik, okey, yang kita panggil sebagai cermin sata, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey, boleh? Faham? Okey, kita tengok cermin sata. Okey, bila kita sebut cermin sata, okey, pembentukan imej oleh cermin sata berlaku akibat pantulan cahaya. Okey, jadi kalau permukaan cermin sata ni apa sifat permukaan cermin sata ni? Boleh respon kat cikgu tak? Cermin sata ni dia punya ciri utama dia apa tadi? Okey, betul. Rata. Okey, dia mesti rata. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, katakan sini adalah objek. Objek, katakan kita ni berdiri di hadapan cermin. Ni cermin satah. Okey, cermin satah, permukaan dia rata. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Okey, kita tengok yang pertama, jarak antara objek dan jarak antara imej adalah sama. Faham? Okey, kalau katakan tiba-tiba kamu berdiri dekat cermin, tiba-tiba kamu tengok imej kamu tu terlampau jauh. Okey, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu akan kena buat dekatnya? Boleh respon kat cikgu tak? Kamu berdiri atas cermin muka.
Tiba-tiba kamu nampak image kamu jauh. Apa yang kamu kena buat? Boleh respon kat cikgu tak? Kamu nak adjust cermin lagi ke? Apa yang akan kamu buat? Kalau katakan kamu nampak lah, okay, kamu dah belajar dalam sains. Okey, bila berdiri dekat cermin tu, jarak objek, ni jarak objek lah, ini objek, ni daripada sini, ini adalah jarak objek, sini ke sini ialah jarak image. Okey, tapi tiba image kamu nampak pula jauh lagi, dia pergi jauh. Jadi agak-agak apa yang kamu buat? Agak-agaknya lah, dekat dengan cermin. Tak ada Aina, cikgu tak ada tunggu dah. Cikgu akan lari lah sejauh-jauhnya. Mestilah cermin tu cermin yang misteri, betul? Betul tak betul? Kamu nak explore lagi cermin tu. Sebab kita dah belajar dalam sains, okay, jarak image dan jarak objek tu adalah sama. Saiz itu adalah sama. Tiba-tiba kita berdiri dekat cermin tu, kita nampak image kita pula jauh. Takkan kamu nak tunggu? Cikgu tak ada nak tunggu dia. Cikgu akan lari lah. There's something wrong with the plane mirror. Faham? Okay, jadi kamu dah faham. Bila kamu faham konsep sains tu, kamu tahu, sains dia mesti sama, tapi kenapa pelik pula aku punya image ni jauh? Jadi ada satu benda yang misteri lah. Itu cikgu cakap je kat situ. Okay. Okay, jadi selain daripada tu, kalau kita tengok, okay, image dia yang kat sini yang kita panggil dia maya. Okay, maya. Okay, image tu tegak, sama macam kita tegak. Kalau kamu tengok cermin tu, tiba-tiba image kamu terbalik, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena buat? Saya sama tapi image kamu terbalik. Betul lah, larilah. Buat apa nak tunggu lagi? Okay. Okay, kemudian songsang sisi. Mana songsang sisi ni maksud dia bila kita angkat tangan kanan, okay, kita akan nampak dekat cermin tu selari tangan tu akan angkat yang sama. Okay. Faham tak tu? Itu dipanggil sebagai songsang sisi. Okay, boleh? Faham tak ni? Okey, jadi kalau kita tengok apa yang akan dihasilkan oleh ciri-ciri yang ada pada cermin SATA. Yang pertama, songsang sisi, bahagian kanan atau kiri image adalah berlawanan dengan objek. Okey, jarak objek adalah sama dengan jarak image. Okey, kemudian maya. Okey, maya. Okey, tegak. Okey, dan kemudian sama saiz dengan saiz objek. Okey, syarat dia apa tadi? Permukaan itu rata. Okey, permukaan itu rata. Okey, boleh ni? Faham tentang ciri-ciri yang ada pada cermin SATA? Okey? Okey, kita tengok contoh-contoh penyelesaian berkaitan dengan cermin SATA. Okey, biasanya kalau keluar dalam soalan peperiksaan ialah melibatkan pengiraan. Ingat, cermin SATA ni juga ada pengiraan. Okey, kita tengok kes yang pertama. Okey. Okey, ni ada satu contoh. Marian. Okey, dia berdiri dekat cermin SATA. Jarak dia 150 cm. Okey, Marian ni kita kenali dia sebagai apa? Marian ni tadi kita dah belajar tadi. Kita kenali dia sebagai apa? Dalam istilah sains yang berkaitan dengan cermin tadi. Okey, Marian ni apa? Okey, bagus. Objek. Okey, jadi yang pertama dia kata kat sini soalan dia Marian berdiri sejauh 150 cm dari satu cermin SATA. Berapakah jarak imejnya dari kedudukan dia berdiri? Jadi cikgu cadangkan macam ni. Bila kamu jumpa soalan-soalan ni dekat soalan peperiksaan atau sebagainya, cikgu mohon kamu lukis. Lukis. Tak payahlah lukis cantik-cantik je ni. Kamu buat macam orang lidi pun dah tak ada masalah. Yang penting kamu tahu image tu. Jadi apa yang kita tengok kat sini, penyelesaian dia. Kita tengok apa soalan tu minta.
Okey, soalan tu minta berapakah jarak imejnya dari kedudukan dia berdiri. Okey, jadi apa yang kita akan kena buat? Okey, ini adalah objek. Okey, jadi satu lagi kita akan lukis satu lagi kat sini, garisan. Okey, kemudian ada apa tu? Dah ada satu ada objek, mesti ada satu image dekat belakang cermin ni. Faham? Jadi jarak dia berapa? Jarak image objek tu berapa daripada cermin SATA? Boleh respon kat cikgu? Kamu kena lukis lah. Cikgu minta maaf Cikgu tak ada pen yang boleh melukis kat sini. Kalau tidak cikgu akan okey. Jadi jarak dia 150 cm. Okey, memang dah ada tulis kat sini kan. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Kita akan kira lah. Objek ke image. Jadi kita akan dapatlah 150 cm campur 150 cm. Kita dapat 300 cm. Faham? Jadi yang paling penting sekali kamu kena tengok ayat akhir tu dulu. Soalan tu, diminta apa? Berapakah jarak imejnya dari kedudukan dia berdiri? Mana berdiri tu ialah objek. Okey, dia suruh kira jarak dia ke imej. Okey, faham? Faham tak cara nak mengira ni? Okey, apa yang cikgu cakap kalau biasanya ni gambar ni takkan dibagi, dia bagi kamu soalan. Apa syarat penting yang cikgu cakap kalau katakan kamu nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengiraan dalam jarak pada cermin SATA ni. Apa yang kamu kena buat? Cikgu dah beritahu pada awal tadi. Apa yang kamu kena buat? Boleh respon tak? Lukis. Okey, betul. Okey, lukis. Lukis apa tu, Rafiq? Lukis apa? Lukis apa kan ya? Objek dan juga image termasuk juga cermin SATA. Faham? Okey, okey bagus. Okey, objek dan image. Okey, baru kita tahu kedudukan yang soalan tu mintalah. Okey, jarak image dan kedudukan dia berdiri. Okey, boleh faham? Setakat ni okey? Ada apa-apa nak tanya dengan cikgu? Okey. Okey, ni yang basic sahaja. Soalan ni agak basic, tak susah sangat. Okey, jadi ni adalah soalan bentuk yang kedua. Okey, dia bentuk tinggi sikit. Kita kena imajinasi. Tapi syarat dia cikgu cakap sekali lagi. Wajib lukis rajah. Okey, wajib lukis rajah. Okey, kita tengok soalan ni. Seorang lelaki berada 5 meter di hadapan satu cermin SATA dan sebuah kerusi diletakkan 2 meter di hadapan cermin itu. Hitungkan jarak imej kerusi. Mana kamu ingatlah bila kata imej mesti kat bahagian belakang ni. Kamu lukislah. Okey, jadi imej kita tahu tadi dalam cermin SATA syarat dia jarak dia sama. Buat sini kerusi. Ada gambar rajah kerusi sini. Jarak dia 2 meter. Okey. Okey, imej kerusi dari lelaki itu. Okey, jadi apa yang kita akan tengok kat situ? Jarak imej kerusi dari cermin SATA. Sini ke sini. Okey, nilai dia 2 meter. Okey, jarak lelaki dan cermin SATA. Okey, sorry. Okey, jarak imej kerusi dan cermin SATA ialah 2 meter. Sini ke sini ialah 2 meter. Okey, lelaki ke cermin SATA ialah 5 meter. Okey, kemudian kita ingat tadi dia cerita pasal kerusi kan, imej kerusi. Jadi kita akan buat satu gambar rajah kat belakang ni. Okey, 2 meter. Jadi apa akan berlaku kat situ? Sini ke sini 2 meter, kita tambahkan lagi dengan jarak imej kerusi tadi. Okey, kita dapat 2 meter. Jadi 5 campur 2 meter. 5 tadi jarak lelaki ke cermin. 2 meter tu adalah jarak imej kerusi daripada cermin. Jadi kita dapat nilai dia 7 meter. Okey, faham setakat ni? Jadi konsep dia macam tu je lah. Kalau daripada segi cermin SATA, okey, sebenarnya dia akan melakukan pergerakan tu yang kamu kena hati-hati sikit. Okey, kadang-kadang bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Okey, okey, jadi dia akan tengoklah
Ini cikgu rasa agak simple juga lagi. Masih lagi dalam keadaan yang mudah kita nak jawab. Okey, dia kata kadang-kadang okey sini lepas tu orang tu bergerak ke depan. Kadang-kadang soalan tu dia kata jarak image daripada kedudukan asal. Tu pun boleh juga dia tanya. Image baru, okey, lelaki dengan image kedudukan asal. Kadang-kadang boleh bentuk macam tu. Jadi kita kena tengok ending tu dia nak tanya daripada mana ke mana. Okey. Okay, jadi saya rasa tak ada masalah sangat sebenarnya. Ni straightforward. Okey, pengiraan ni sangat jelas. Tapi syarat cikgu minta tolong kamu kena lukis rajah. Itu saja. Itu yang sangat penting. Okey, kita tengok cermin cekung. Okey, apa syarat cermin cekung tadi? Okey, apa nama dia dalam bahasa Inggeris tadi? Cermin cekung tu. Apa sifat utama dia, cermin cekung? Okey, apa sifat utama tadi? Semua cermin rata. Tapi cermin cekung ni apa dia? Dia bersifat apa? Okey, permukaan yang melengkung ke dalam. Okey, betul. Bagus. Okey. Okey, jadi permukaan cermin cekung ni masih rata lagi atau tidak? Masih rata atau tidak? Okey, bagus. Makna dia masih rata. Kalau permukaan rata ni pantulan dia baik atau tidak? Okey, permukaan yang rata akan menghasilkan pantulan yang baik. Okey, faham? Yang lain ni semua faham tak ni? Jelas? Okey? Okey. Okey, kita tengok cermin cekung. Okey, nampak? First kali kita tengok permukaan tu. Dia melengkung ke dalam. Okey, jadi yang pertama ni, cermin cekung ialah cermin yang menghasilkan ciri-ciri seperti berikut. Okey, kes yang pertama, jika objek berada di luar titik fokus. Okey, ini adalah kita punya titik fokus. Okey, jadi ini adalah objek. Jadi objek ni berada di luar. Nampak ni? Ni titik fokus, tapi dia berada di luar. Okey, dapat tak ni? Faham tak ni? Faham tak? Kalau yang merah ni berada di dalam, okey, kita panggilnya berada di hadapan titik fokus. Okey, jadi yang tu saya nak kamu faham Jadi jangan besok kalau keluar gambar rajah objek ni kamu tak tahu pula kedudukan dia. Okey, ini titik fokus. Okey. Lepas tu kamu tengok pula objek tu kat mana. Okey. Okey, dalam ke sini ke atau luar. Okey, kalau luar, ini dia punya hukum. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, bila kita gariskan objek dengan image ni, ini kita panggil dia sebagai pusat lengkungan image. Okey, jadi apa yang akan dihasilkan ialah sahih songsang. Okey, ni nampak ni songsang dia terbalik. Okey, songsang. Okey, jadi saiz image dikecilkan. Okey, sama dengan saiz objek atau dibesarkan. Okey, ini adalah syarat-syarat yang ada pada cermin cekung. Okey, jelas? Ingat Okey, jadi ingat je lah kalau objek tu kalau dia berada di sini, okey, berada di luar F, ini dia punya ciri-ciri dia. Tapi kalau katakan objek ni masuk ke dalam, okey, ke dalam, okey, di dalam titik fokus, okey, di dalam titik fokus, ciri-ciri image ni akan berubah. Okey, setakat ni boleh faham? Syarat dia fokus pada objek, bukan image. Okey, jelas? Okey. Okey. Okey, kita tengok pula. Okey, dia ada satu lagi kejap Cikgu punya mouse ni sensitif lah. Okey. Ni kita cerita pula syarat yang kedua ialah jika objek berada di dalam titik fokus. Ni titik fokus kita. Tapi sekarang dia berada di dalam. Jadi akhirnya dia akan membentuk image maya tegak. Okey, tegak. Tadi terbalik.
terbalik. Kenapa berlaku? Sebab dia berada di luar F. Tapi sekarang dia berada di dalam F. Berada di dalam titik fokus F. Okey, jadi image ni akan berada di luar. Jadi saiz image akan dibesarkan. Faham? Faham atau tidak? Lengkung dia akan fokus kepada dua. Satu ialah pada titik fokus. Sama ada objek kita berada di luar atau di dalam titik fokus. Okey, jadi bila berada di dalam titik fokus, okey, atau di luar titik fokus, karakteristik atau ciri-ciri tu akan berubah. Ciri-ciri image tu akan berubah. Okey, jelas? Okey. Jadi sekali-sekala kamu pergilah. Okey, kamu pernah tengok tak dekat jalan raya tu ada cermin-cermin macam ni? Dia sebenarnya kadang bukan kita nampak macam cermin, sebenarnya dia adalah lapisan aluminium saja. Dekat jalan raya besar kan, kita akan dapat satu cermin bulat kan? Pernah tengok tak? Kamu pernah tengok tak benda ni? Kalau sekali-sekala besok kita pernah tengok, cuba sekali-sekala kamu berhenti, kamu pegang permukaan tu. Sebenarnya dia kadang-kadang bukannya cermin, kadang-kadang dia adalah permukaan aluminium atau besi dan sebagainya. Okey, bukan besi, dia bukan besi lah. Okey, dia macam benda permukaan yang berkilat. Dia mirip macam cermin. Okey, faham tu? Tapi dia tengok kedudukan dia kat macam mana. Kalau katakan orang tu lalu kat jalan tu, okey, kalau katakan tadi dia punya tu kita nampak gambar tu tadi ialah besar. Maknanya dia kita nak tahu apa JKR ni dia pasang cermin tu, bila kita berdiri dekat situ kita akan nampak kereta tu saiz dia besar. Okey, besar tapi kemudian tegak. Jadi mana kita tahulah syarat dia berada di dalam titik fokus. Tapi kalau kita tengok pula tiba-tiba dia pasang cermin tu, image yang tu terbalik. Maknanya kita tahu objek tu berada di luar. Okey, faham? Saya harap kamu faham ni. Okey Jelas Saya rasa tak kompleks mana pun. Okey, dia agak simple juga. Okey. Macam susah tapi tidak susah. Sebenarnya mudah sebenarnya. Okey, kita pergi kepada cermin cembung. Okey, kalau cermin cembung dia biasanya dia satu saja. Okey. Okey, jadi cermin cembung tu kita bukan fokus kat yang bahagian dalam ni. Kita fokus yang warna biru pekat ni sikit. Okey, biru pekat ni sikit. Okey, jadi ni adalah kita punya objek. Kemudian dia akan menghasilkan pantulan cahaya. Okey, jadi hasil image yang akan dihasilkan, ciri-ciri image dia ialah maya, tegak, songsang sisi, saiz dikecilkan. Jadi sinilah maya lah. Okey, dia tak terbentuk pada sini tapi dia bahagian belakang tu. Okey, jadi ini adalah pusat lengkungan. Okey, jadi ini adalah cermin cembung. Okey, jadi kamu ingat je, cermin cekung, okey, titik fokus, lepas tu ada satu luar, ada satu dalam. Okey, dia akan menghasilkan sifat yang berbeza. Tetapi kalau kita pergi kepada cermin cembung atau cermin sata, okey, sifat dia sama saja. Okey, satu saja. Okey. Okey, jadi ada apa-apa soalan nak tanya tentang cermin cembung ni? Cermin cembung, cermin cekung, cermin sata. Jadi tolong ingat sebab apa ciri semuanya tidak sama antara satu sama lain. Especially iaitu cermin cekung. Okey, boleh faham? Boleh cikgu gerakkan kepada slide yang seterusnya? Okey, kita tengok jenis-jenis image. Okey. Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, ni huruf, ada huruf, objek kita huruf B lah. Tapi kalau bentuk dia macam ni, kita panggil dia image tegak. Tapi kalau dia terbalik macam ni, image songsang. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini yang terbalik, image songsang sisi. Inilah keadaan dia. Kalau image tegak, kalau kita berdiri kat cermin, macam ni lah rupa bentuk dia.
Kalau katakan kita berdiri dekat cermin tu, tiba-tiba dia terbalik macam ni. Itu ialah image songsang. Kalau image songsang sisi, songsang jangan pula kamu kata terbalik. Okey, dia tidak terbalik. Cuma yang cikgu cakap tadi lah. Pada cermin sata tu, kalau kita tengok tangan kanan kita angkat, jadi image kita tu mesti selari. Sama angkat sekali. Dia jangan jugalah macam cikgu cakap tadi. Kalau tiba-tiba tangan kanan kita angkat, tiba-tiba yang kita tengok kat sini tangan kiri pula yang angkat. Tu pun sama jugalah. Tak payah nak tunggulah. Kalau cikgu terus lari saja. Faham tak tu? Okey tak? Jelas tak ni? Kalau orang cakap imej tegak, imej songsang sisi, boleh bezakan tak antara satu sama lain? Boleh atau tidak? Okey. Jadi tolong faham. Okey, jadi saya rasa yang kamu rasa, saya rasa agak macam sukar sikit kamu nak faham ialah Sahir dengan Maya tu. Tapi tak ada masalah juga. Senang je. Terbentuk di skrin dan tidak terbentuk pada skrin. Okey, ini adalah bentuk-bentuk image. Okey, kita tengok kesimpulan. Ni apa yang kita bincangkan tadi. Okey, kalau bentuk cermin sata tadi rata, semua muncul adalah rata. Okey, tapi kalau ada dalam konsep sains kita panggil dia mendata. Okey, mendata, melengkung ke dalam bagi cekung, melengkung keluar bagi cembung. Jadi bila kita tengok pantulan cahaya yang dihasilkan, ni kebanyakannya adalah selari. Okey, kalau cermin cekung kebanyakan dia akan menghasilkan pantulan itu menumpu, satu titik menumpu ni. Ni biasanya bagus ni sebenarnya kalau kamu faham tentang konsep cermin cekung ni. Sebenarnya kat sini kalau titik fokus tu dia akan bertumpu pada satu tempat. Okey, dia akan boleh menghasilkan haba yang baik. Ini macam kita nak buat apalah solar cooker dan sebagainya lah. Okey, sifat dia adalah menumpu. Tapi kalau kita tengok pula yang permukaan cembung ni, kebanyakan dia mencapah. Okey, faham? Okey. Okey, kalau bentuk image sama. Tapi kalau cermin cekung, kamu kena hati-hati Ada satu dia bergantung kepada objek tu. Kalau objek dekat luar, dia lain pula ciri dia. Kalau kat bahagian dalam titik fokus, lain pula ciri-cirinya. Ni kita ambil yang biasalah. Biasanya saiz image adalah lebih besar daripada saiz objek. Itu sebabnya kalau kita tengok cermin cekung ni biasanya banyak digunakan di tepi jalan raya tu. Supaya nak tengok keadaan kereta tu. Dah mana bila nak lalu dekat selekoh tu, ada lori besar. Itu sebabnya kat cermin reflection tu, kita akan nampak saiz yang besar. Jadi kita akan berhati-hati. Kalau yang cembung ni, biasanya saiz image adalah lebih kecil daripada saiz objek. Jadi comparison ni kamu kena faham. Apa yang kita bincang tadi ni sebenarnya telah meliputi secara keseluruhan pengetahuan yang ditanya. Ada apa-apa nak tanya? Syarat dia mesti pantulan cahaya. Boleh? Kita tengok aplikasi cermin sata, cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan harian. Kita tengok aplikasi cermin sata. Bagi cikgu tadi. Ciri-ciri cermin sata. Apa dia? Mendata dan rata. Faham? Mendata dan rata. Faham? Jadi apa yang kita tengok kat sini, kalau kita apply penggunaan cermin sata ni, biasa kita boleh tengok cermin di dalam kedai gunting. Kita tengoklah kedai gunting tu. Kedai gunting pun rasa kamu tak boleh masuk, betul? Betul atau tidak? Pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Kan kamu tak boleh masuk kedai gunting, betul? Setakat ni. Sebab belum divaksinkan kan. Dia kena tengok 2 dos. Tak apa, sabar, kita tunggu je lah.
Okey, jadi cermin di dalam kedai gunting membolehkan pelanggan melihat potongan rambut mereka dari berbagai arah. Okey, jadi itu sebabnya kalau kita pergi kedai gunting rambut tu kita selalu tengok cermin. Supaya kita pastikan kita punya barber ni potong rambut dengan betul mengikut kehendak yang kita nak. Dia bukan main pakai suka je dia nak potong. Okey. Okey, kemudian yang kedua ialah penggunaan cermin dinding di dalam ruang bilik yang kecil menjadikan ruang bilik itu kelihatan lebih besar. Ni biasanya lah macam contoh kalau cikgu tengok kalau orang yang suka bina tiny house ni, rumah-rumah yang kecil. Okey, rumah-rumah kecil ni. Kalau rumah-rumah kecil ni biasanya dia akan suka letak cermin-cermin yang besar. Jadi bila dia letak cermin yang besar dekat ruang yang kecil tu, jadi akhirnya dia akan nampak kawasan ruang tu akan lebih besar. Padahal bilik atau square feet dia hanya kecil sahaja. Okey, itu adalah kegunaan cermin SATA. Okey, yang seterusnya, cermin pandang belakang kereta mampu melihat kenderaan yang bukan dating tu, yang datang daripada arah belakang. Sebab biasa cikgu punya laptop ni masalahnya cikgu dah type huruf ENG, tiba-tiba dia suka tiba-tiba automatik terus jadi ayat ke arah bahasa Inggeris. Okey, faham ni? Jadi ni cermin pandang belakang kereta. Okey. Okey, kemudian penggunaan cermin di gimnasium membantu atlet untuk melihat bentuk badan terutamanya ahli bina badan. Ni kalau orang yang pergi gym ni, kita tengok gym tu mesti banyak cermin. Sebab apa? Orang suka nak tengok dia punya shape badan dia lah. Okey, dah jadi macam ahli bina badan atau tidak, atau atlet atau tidak dan sebagainya. Pernah pergi gym tak? Siapa tak pernah pergi gym? Cikgu pernah pergi gym lah masa zaman belajar dulu dekat universiti, dan satu lagi cikgu pernah pergi gym dekat Komplek Belia dan Sukan Paroi tu. Cikgu pernah tengok lah. Tapi gym-gym swasta ni cikgu tak pernah pergi. Okey, kita akan tengok banyak cermin. Okey, siapa yang tak pernah pergi gym? Gym tanpa cermin Okey, ada tak yang pernah pergi gym? Ada tak? Okey. Jadi kalau siapa ada peluang, pergilah tengok. Sebenarnya gym ni banyak cermin. Itu fungsi dia ialah untuk melihat bentuk badan. Okey, itu adalah cermin SATA. Okey, kita tengok cermin cekung. Okey, apa syarat cermin cekung tadi? Lengkungan dia macam mana? Keluar ke dalam? Ingat permukaan dia masih rata, tapi lengkungan dia ke dalam. Betul, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, cermin pergigian yang digunakan membesarkan imej di belakang gigi. Ni doktor tengok cermin tu lah. Siapa selalu pergi jumpa doktor gigi? Macam cikgu ni dah sakit baru cikgu pergi jumpa doktor gigi. Tapi sebaiknya elok dia sebenarnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali pergi jumpa cek gigi, doktor gigi lah. Okey. Saya rasa semua orang dah kan, sekolah dia sepatutnya mesti semua orang akan cek gigi dia, betul? Kan Kementerian Kesihatan akan datang 2 kali kan, satu untuk vaksin kan. Vaksin satu lagi ialah untuk cek gigi, betul? Ingat balik yang masa sekolah rendah lah. Yang macam kamu kat sekolah menengah ni susah sikit lah sebab kita masa dalam COVID kan. Jadi bentuk perjalanan kehidupan seharian pun dah tak berapa betul. Okey. Okey, jadi ada 2 Okey, jadi biasanya pihak Kementerian Kesihatan ni dia akan datang sekolah. Ni adalah salah satu dia adalah cek gigi lah. Okey, kalau dia tengok gigi kamu teruk, perlu tampal, dia akan advise kamu pergi kepada klinik pergigian kerajaan dan sebagainya. Okey, kemudian cermin di dalam lampu suluh digunakan untuk menambahkan kecerahan sinaran lampu. Okey, kamu pernah pegang tak permukaan cermin lampu suluh ni?
Pernah pegang tapi tak tahu apa. Betul? Betul atau tidak? Pegang tanpa ada perasaan. Betul? Betul ke tak betul ni? Balikkan nanti cuba tengok. Okay, ada jenis, cikgu pernah jumpa dua jenis lah. Satu lengkung dalam dan cikgu ada juga pernah jumpa sekali lampu yang lengkung keluar. Okay, lengkung keluar. Macam ni kata cembung pula. Okay. Okey, yang seterusnya, okey, cermin dalam pemanas suria berfungsi untuk mengumpul dan menumpukan cahaya matahari. Ini dipanggil sebagai solar apa ni? Macam solar cooking lah. Pemanas suria, solar heater. Okey. Okey, yang ni biasanya kalau rumah-rumah orang yang ada duit sikit lah, yang banyak duit lah. Kalau kita tengok dekat atap dia tu ada macam pemanas suria macam panel solar lah. Yang senang cikgu panggil panel solar lah. Okey, panel solar dan sebagainya. Okey. Jadi ni nak collectkan, okey, mengumpul dan menumpu cahaya matahari. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok cermin di dalam lampu depan, okey, headlamp, okey, kenderaan digunakan untuk menambah kecerahan sinaran cahaya. Okey, itu semua juga agak menggunakan konsep cermin cekung. Okey. Okay, ni tolong betulkan lah. Okey, ni cembung ni cikgu pun typo error ni. Cermin cembung. Okey, cermin cembung Okey, jadi biasanya cermin di selekoh jalan berbahaya digunakan untuk melihat objek di selekoh jalan. Ni biasalah bentuk dia. Okey, kemudian cermin cembung kecil pada cermin sisi kereta dipasang untuk meluaskan sudut penglihatan pemandu. Kita tengok dekat side mirror. Ni semuanya adalah cermin cembung. Okey, ini tolong betulkan cermin cembung. Okey, ada apa-apa soalan? Aplikasi? Nak tanya? Boleh tak ambil, dia tak adalah perlu dia tanya hafal semua, kamu fahamkan konsep tu. Kalau jenis cermin cekung, kat mana digunakan? Kalau cembung, kat mana digunakan? Okey, kemudian cermin satah, kat mana digunakan? Okey, itu adalah aplikasi. Okey, alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Okey, yang pertama ialah periskop. Okey, membolehkan kita melihat objek yang dihalang oleh objek yang lain. Okey, periskop ni dia menggunakan cermin satah yang rata. Okey, dua Okey, kemudian kaleidoskop membolehkan kita melihat imej maya dan warna-warni. Okey, pernah dengar tak kaleidoskop ni? Pernah dengar tak? Okey, tak apa, nanti cikgu tunjukkan contoh. Mikroskop, pernah dengar tak? Pernah dengar tak mikroskop? Okey, tak sepatutnya tak dengar kan? Cikgu bagi tu hari suruh kamu kaji lagi kamu punya mikroskop tu. Okey, membolehkan kita melihat objek seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Okey, teleskop, pantulan, okey, membolehkan kita melihat objek yang jauh, kamera, okey, membolehkan kita merakam apa yang dilihat dan didengar. Okey, projector slide. Okey, yang ni yang slide yang selalu cikgu gunakan lah dalam kelas tu. Okey, membolehkan kita melihat dan mendengar rakaman gambar atau video yang dibuat pada masa lalu. Okey, atau tak semestinya masa lalu. Sekarang pun tak ada masalah. Okey. Okey, ni adalah struktur pembinaan periskop. Okey, ni adalah contoh dia. Okey, cermin ni biasanya dia sini ada lubang dan sini ada lubang. Lubang ni adalah bertentangan antara satu sama lain. Kemudian kamu kena letak cermin, okey, dalam cermin satah ni
Angle dia ialah pada 45 darjah, sini juga 45 darjah di bahagian atas. Jadi dia akan ada pantulan. Okey, objek, okey, ingat tadi kita cakap objek tu mesti yang kena pada cahaya, baru kita boleh lihat objek tu. Okey, jadi dia akan turun 45 dan terus turun ke mata pemerhati, periskop. Inilah kamu boleh tengok kat situ. Kat mana kegunaan periskop tu. Jadi periskop ni biasanya digunakan dalam kapal selam untuk melihat keadaan permukaan laut. Okey, biasanya selain daripada kapal selam, kebanyakan periskop ni dia gunakan juga untuk dalam bidang ketenteraan. Okey, faham tak ni? Jadi apakah cermin yang digunakan dalam periskop tu tadi? Cikgu dah sebut dah tadi. Apakah jenis cermin yang digunakan? Boleh respon tak? Adakah cermin sata, adakah cermin lengkung, adakah cermin cembung? Yang mana satu yang kita gunakan? Okey, cermin sata, iaitu rata dan mendatar. Okey, cuma angle cermin itu disusun mesti dalam keadaan kedudukan 45 darjah. Okey. Okey, kemudian struktur binaan kaleidoskop. Okey, dia ada kabot, ada cermin kat dalam ni pada ketiga-tiga sisi. Sini ada lah, ada 3 sisi lah. Okey, kemudian cebisan kertas berwarna. Okey, jadi inilah kalau kita tengok dalam keadaan kehidupan seharian. Saya rasa orang Malaysia jarang guna, biasanya beli kaleidoskop ni. Okay, kaleidoskop ni sebenarnya kita nak tengok pattern warna-warni yang menarik lah. Okay, yang dihasilkan. Okay. Tu bentuk dia. Kalau kita ada kaleidoskop yang ni lah. Kita nak tengok benda-benda dalam ni. Okay, penghasilan imej yang dihasilkan oleh kaleidoskop. Jadi mana permukaan tu kadang-kadang kita tukar dan sebagainya, kita akan dapatlah bentuk yang pelbagai. Okay. Okay, dah ada kertas soalan? Ada buku catatan? Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya dengan cikgu? Okey. Okey. Cikgu minta tolong sebagaimana yang cikgu cakap tadi, projek tolong buat. Jangan tunggu last minute. Okey. Jadi kamu ada projek itu hari, PBL kamu tu banyak sebenarnya. Siapa yang tak buat lagi tolong buat. Okey. Cikgu tengok yang pemilihan susu ibu, susu formula tu tak ada ramai hantar. Okey, lepas tu ada satu lagi ialah pengasingan. Okey, konsep-konsep kita mengasingkan bahan yang campuran tu. Okey, dan sebagainya. Tu pun tak hantar lagi 2. Jadi cikgu minta tolong buat. Okey. Okey, ini adalah projek kamu yang ketiga. Okey, ini pilihan Okey, kamu tengok tu. Okey, saya nak kamu pilih satu sahaja. Jangan pilih buat dua-dua. Tapi kalau rasa kamu nak belajar, nak buat, tak ada masalah. Cikgu pilih bagi kamu ialah 2 projek sahaja. Okey, kamu pilih salah satu. Okey, yang pertama kamu mencipta periskop ringkas. Okey, jadi ada kat sini kamu gunakan 2 kotak susu yang panjang tu. Dia tak sini susu, jus pun boleh. Okey. Okey, yang saiz 1 liter tu, jangan yang pendek. Okey, kemudian 2 keping cermin sata yang boleh dimasukkan ke dalam kotak. Okey, cermin sata ni agak susah sikit. Cuba kamu tengok cermin-cermin yang pecah lah, cermin-cermin muka yang pecah tu. Okey, kamu ambil yang dalam bentuk yang sata. Kalau yang terbaik, kalau katakan kamu ada pemotong cermin tu, kamu potong cermin tu dulu. Okey, baru kamu dapat yang rata dan mendatar. Okey, kalau kamu tak potong, kamu akan nampak lah. Boleh pasang dekat kamu punya periskop ringkas tu. Okey, boleh nampak juga. Tapi tak cantik lah. Okey. Okey, kemudian ada 2 keping cermin sata. Okey, cikgu dah sebut tadi. Okey, pisau lipat. Okey. Okey, kemudian pita pelekat dan juga pen. Okey, jadi proses penghasilan periskop ringkas ini dibuat
Cikgu nak kamu buat, berdurasi dia saya tak nak terlampau lama, kamu buat dalam lebih kurang 3 minit. Okay, kamu buatlah apa, tak kisah apa perisian sekalipun, TikTok ke apa ke, video ke, kamu buat dan tunjuk projek penghasilan kamu. Saya cakap terus terang cikgu memang dapat daripada kamu, saya terus upload ke dalam YouTube. Itu saja. Sebab apa, senang nanti. Kalau katakan tiba-tiba cikgu nak bagi kamu markah, TP kamu tu saya bagi 6. Kalau orang tanya kenapa cikgu bagi 6, saya akan terus tunjuk video-video yang kamu buat. Itu saja. Itu tujuan cikgu. Okay. Okay, faham tak ni? Okay. Jadi kamu boleh rujuk dulu. Sebelum kamu buat ni, okay, tak semestinya bahan yang ini. Ini cadangan sahaja. Tapi kalau ada saya nak, boleh kamu buatlah yang ni. Sebab apa, yang ni biasanya soalan yang cikgu tengok yang dikeluarkan dalam peperiksaan. Mesti dia akan bagi berdasarkan buku rujukan atau buku teks. Okey, yang ni kamu gunakan ni pun boleh. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk pilihan yang pertama ni? Dah salin dah tu? Okey, buat discovery dulu. Okey, cari dulu dalam YouTube tu. Banyak sangat sebenarnya. Buat periscope ringkas. Jadi bila dah siap video, okey, video siap satu, dan saya nak kalau katakan siapa yang buat projek ni, bawa pada hari pertama persekolahan, terus hantar kat cikgu. Cikgu nak nilai. Okey, faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi cikgu akan nak pastikan anak-anak murid cikgu, dia bawa lah bentuk yang macam tu. Yang ni dia tak ada nampak cermin lagi. Okey, tak payah balut-balut nak cantik-cantik, cikgu tak perlu. Kalau kotak tu tulis kotak susu ke, tapi yang penting bila kamu gunakan kotak jus ni dan juga kotak susu, pastikan basuh dengan bersih dahulu. Okey, kita akan dapat periskop. Saya nak kamu buat lah macam ni. Cara kaedah tu eksplorasi kamu. Okey, kita tengok pilihan yang kedua. Okay, bukan pilihan 12 ni, pilihan yang kedua. Okey, projek mencipta kamera lubang jarum. Okey, anda dikehendaki mencipta kamera lubang jarum yang ringkas. Okey, jadi apa yang kamu kena ada kat sini? Lilin, kertas suris sebagai skrin, jarum dan cawan kertas. Okey, jadi yang ni yang kedua. Okey, sama juga. Okey, kamu buat. Okey, jadi kamu rakamkan. Okay, dan hasil ciptaan kamu ni saya nak kamu bawa ke sekolah pada hari pertama. Okay, saya nak simpan sebagai bahan bukti. Okay, jadi cikgu cadangkan juga kamu rujuk dengan, okay, ini bukan periskop yang ni ialah kamera lubang jarum. Okay, di dalam YouTube. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, cikgu nak tanya. Okay, setiap seorang respon. Okay, ni bentuk dia. Lebih kurang sepatutnya cikgu tak boleh bagi bentuk ni dulu. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu buat? Okey, bila kamu tengok dia berfungsi atau tidak, okey, kamera lubang jarum ni bila kamu buat, okey, nanti kamu pasang lilin kat depan. Okey, lepas tu kamu ada tebuk lubang kat bahagian belakang cawan ni. Okey, cawan ni. Lepas tu saya nak tengok ada tak image terhasil dekat kertas suris ni. Faham tak ni? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey? Simple. Okey, kalau kamu nak buat satu, kamu buat satu. Siapa yang nak buat dua, kamu boleh buat dua. Siapa yang nak buat dua-dua sekali pun bagus juga. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau kamu buat dua-dua sekali dekat rumah, sebenarnya besok kalau keluar dalam soalan reka cipta, kamu dah boleh mencipta. Oh, aku dah pernah buat dua-dua benda ni. Aku tahu macam mana nak buat. Okey? Boleh? Tapi saya nak kamu videokan kaedah yang kamu buat tu. Saya tak nak durasi dia terlampau lama. Kamu buat 3 minit sahaja. Okey? Lepas tu, bahan ni kamu bawa masa kamu naik sekolah nanti. Okey. 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 Sekarang ni cikgu bagi kamu fikir dalam lebih kurang 2 minit. 1 minit lah cukup. Okey, lepas ni kamu respon. Kamu nak buat projek yang mana? Nombor 1 ke nombor 2 kamu terus tulis. Jadi saya nak rekod kat sini, at least saya tahu siapa nak buat apa. Okey, atau kalau siapa kamu dah ada idea, boleh bagi je kat mana yang mana kamu nak buat.
Okey, pilihan mana? Satu atau dua? Atau siapa yang nak buat satu dan dua pun cikgu terima. Tu memang terbaik lah. Maka lebih lah cikgu akan bagi. Sebab ada effort. Okey. Okey, jadi 1 minit daripada sekarang, kamu fikir yang mana kamu nak buat. Okey, lepas tu siapa yang dah decide, okey. Okey, terus tulis kat sini. Nombor saja. Satu atau dua. Kalau siapa nak buat satu dan dua pun okey, cikgu terima. Tak ada masalah. Okey, Aina dua. Okey. Peranjat cikgu tu, 3 tu. Okey. Okey, dengar ni. Okey, katakan kalau kamu buat, okey, yang saya nak yang kamera lubang jarum ni mesti berfungsi. Jadi saya nak bila kamu buat tu, pastikan ada image kat sini terhasil. Okey, boleh tapi cikgu rasa elok kamu test lah. Kamu test. Kamu tengok macam mana image tu terhasil. Explore dalam YouTube. Okey. Okey. Bagi cikgu masa. Bila kamu boleh hantar dekat cikgu? Termasuk projek-projek yang lain. Okey. 20 hari bulan 9 boleh atau tidak kamu hantar kat cikgu? 20 hari bulan 9? Atau kamu bagi cadangan kat cikgu? Oh cikgu, saya boleh buat 4 hari. Boleh. Esok saya boleh siap kan? Pun boleh. 2 minggu boleh? Projek kamu ni? Siap kan? Aina dia kata boleh, yang lain ni? Tak. Okey, berapa minggu? Saya tak nak kamu bagi boleh baguslah kalau yang 2 minggu tu baguslah. Okey. Okey, kamu bagi cikgu cadangan. Saya nak sekarang cikgu cadang kamu tak hantar. Yang hantar tu baguslah. Okey. Berapa masa yang kamu boleh siapkan? Bagi cikgu cadangan. Waktu. Kamu cadangkan, kamu ikut, lepas tu saya terima je. Tapi tak naklah terlampau lama sangat. Okey, bila boleh hantar? InsyaAllah. Yelah, insyaAllah. Okey, penggunaan insyaAllah tu bagus. Okey, tapi kamu ingat bila kamu gunakan insyaAllah tu, kamu berjanji. Bahan-bahan dia bila apa tu? Tak faham tu. Apa maksud tu? Tadi cikgu dah bagi dah. Ada tak cikgu bagi tadi? Bahan-bahan dekat projek 1 dan projek 2 ada tak? Ada atau tidak? Ada. Nanti cikgu dah sempat download video, nanti kamu tengok balik. Ataupun tak apa, nanti cikgu snapkan je dalam grup. Okey. Okey, jadi cikgu rasa 2 minggu boleh. Jadi hari ni dah 9 hari bulan campur 14 hari. Okey, jadi cikgu nak ialah 23 hari bulan 9. Okey, saya tak nak 23 lah. Cikgu bagi pukul rata senang lah nak kira. Okey, cukup. Date due. Tarikh akhir. Dan siapa yang tak buat projek-projek apa tu, tolong siapkan semua yang lain. Jangan tertangguh. Kalau kamu tertangguh nanti susah ni. Tak boleh nak bagi markah.
Saya habis ni saya terus akan buat PBD saja. Okey, boleh ni 25/9. Saya rasa cukup. Ya. Okey. Ambil sikit catatan. Okey, ni soalan buat dalam buku kamu. Boleh kalau sempat. Macam mana tu? Sempat macam mana tu? Okey, kalau katakan kamu tak boleh buat, okey macam ni. Sebab macam ni, kalau katakan kamu tak buat video, cikgu tak ada masalah. Kalau kamu buat di depan cikgu tak ada masalah. Tak payah ada video pun tak ada masalah. Kamu hantar je bahan tu dan siap depan cikgu, projek tu okey. Tapi sebabnya kita sekarang PKP kan. Jadi itu sebabnya cikgu banyak minta kamu buat video. Okey, sebagai bahan bukti. Okey, jadi tolong buat. Okey, kalau tak sempat nanti okey, saya faham juga kalau kaedah video ni pun kadang-kadang ada yang susah juga kan. Macam mana? Kalau buat gambar boleh tak? Kalau kata gambar, kalau kamu tak nak buat video, kamu kat rumah ada printer tak? Kadang-kadang lupa kena catat lah. Lupa tak boleh. Lupa tu sikap. Sikap yang boleh diurus. Cikgu pun berumur juga. Cikgu pun kalau ikutkan saya lagi banyak lupa sebab dah berumur kan. Tapi cikgu catat lah. Catat. Kena catat lah setiap kali masuk kelas. Okey, apa latihan yang kena buat kamu catat je. Lepas tu jangan tak catat. Bila tak catat, lekat dekat peti ais. Lekat dekat dinding. Okey, ni aku kena siapkan. Okey, arahan. Cikgu minta maaf sebab projek kelas kamu ialah KSSM. KSSM yang minta kamu buat macam tu. Sebab apa? Kalau kamu tak buat reka cipta, kamu tak boleh nak jawab soalan reka cipta. Dalam soalan ujian bertulis ada soalan reka cipta. Faham ni? No choice. Itu bezanya KSSM. KSSM ni budak dia lebih hebat daripada KBSM sebenarnya. Okey, boleh? Okey, catat. Cikgu minta kamu catat. Atau kalau lupa ni, Faizah ni siapa ni? Siti Faizah ni nama mak lah. Lokman Lokman bukan? Faizah ni siapa? Okey, Kamarul. Okey. Okey lah, tak apalah. Okey. Okey, tak apa. Gunakan kemudahan. Cikgu tak ada nak paksa-paksa pun. Saya pun tak pernah bising juga. Cuma saya kadang-kadang saya cakap hantar kerja je lah. Okey, tak ada paksaan. Tak ada unsur paksaan. Saya faham masalah kamu. Okey, tapi cuma yang penting bila kamu tangguh, jadi mana kerja kamu banyak lah. Itu saja. Kalau kamu buat on time, mana beban tu akan jadi kurang. Okey? Okey, tak apa. Ikut kebijaksanaan kamu. Saya rasa kamu ni semua bijak. Semua pandai-pandai ni. Semua masuk kelas KRK ni. Okey, dah boleh fikir. Boleh Kamarul Okay, catat, tak tahu catat. Tanya dengan kawan-kawan. Okey, lepas tu apa yang kerja-kerja yang tak siap lagi, lepas tu nanti hantar. Jadi saya tahu buka sekolah tu semua benda tu dah ada. Kamu dah ada Okey, dah ada buku. Okey. Okey, catat sikit masuk dalam buku kamu. Okey. Salin cepat. Siapa dah siap salin kamu tulis dah. Okey, masukkan dalam buku SC2. Okey, Kamaru, cikgu rasa kalau katakan kamu ada bahan, kamu tengok, yang penting tengok YouTube, kamu tengok tak semestinya bahan yang cikgu ada tu kamu nak gunakan, tak perlu nak ikut sangat lah. Okey, kamu boleh juga gunakan bahan-bahan yang daripada YouTube tu. Kalau YouTube kamu rasa benda tu dah ada kat rumah, kamu boleh teruskan buat.
Yang cikgu bagi tu cadangan. Sebab yang tu yang cikgu nampak yang ada dalam kita punya syllabus lah. Kalau takut kalau keluar-keluar soalan tu, kita boleh buat. Gunakan bahan yang terpakai pun tak ada masalah. Itu yang terbaik sebenarnya. Okay, siapa yang dah siap cakap dah Okay, lepas ni kelas apa? Muzik. Satu kelas ke masuk muzik ni? Atau bagi-bagi? Okay, bagi. Jadi mana kelas ni? Muzik dan apa tu? Okay, muzik dan seni. Muzik Cikgu Alina. Seni siapa aja? Okay, Cikgu Roslina. Orang yang sama jugalah. Okay? Okay, tak ada masalah. Okay, semua dah siap Okay, habis untuk kelas kita hari ni. Cikgu nak tanya sikit. Kalau cikgu sambung satu lagi boleh ke? Sempat ke atau penat? Atau kita buat masa kelas tambahan nanti? Mana satu kamu nak? Sebab cikgu target bila kita naik sekolah kita hanya kita fokuskan bab 9 je. Petang boleh. Okey. Okey macam ni. Cikgu rasa pun penat jugalah sebab lama. Okey, nanti jadi tak fokus. Okey, kita buat kelas tambahan. Kalau ada masa nanti cuti sekolah nanti, minggu depan dah cuti sekolah. Okey kan, kalau sempat cikgu buat kelas tambahan. Okey? Boleh Tapi cikgu akan alertkan awal lah. Cikgu tak ada, saya takut ada sebab sekarang ni dah boleh bergerak. Kamu nak pergi jalan mana-mana. Okey? Okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Pastikan kehadiran kamu isi. Siapkan. Okey. Lepas tu nanti tolong pesan kepada siapa-siapa yang tak masuk kelas, cikgu tak ada marah. Online ni, dia ada dua kaedah. Online dengan offline. Offline tu kamu tengoklah dengan menggunakan YouTube tu. Cuma cikgu minta kamu respon dekat bahagian komen tu. Komen tu yang paling penting sekali. Okey, saya hadir cikgu. Okey. Lepas tu tulislah nama kamu. Jadi saya boleh rekodkan. Jadi kalau katakan orang besok katakan tiba-tiba ada laporan kamu tak masuk, jadi dekat YouTube saya tu pun adalah salah satu daripada barang bukti kamu dah hadir dalam kelas PDPR. Boleh Tengok semua video form 1. Okey. Dan tolong siapkan juga projek-projek yang tak disiapkan lagi. Okey. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jaga diri baik-baik sempena cuti sekolah ni. Okey, dan selamat bercuti. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.